Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa biniyyatil qabul wa husulil ma'mul wa biniyyatil shifa'i min kullil amrad وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية فوز بحسن الخاتمة عند الموت خصوصا إلى روحي Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Tuan Guru Haji Abdullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertama kali sama-samalah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Malam ini diberi keizinan oleh Allah untuk kita sama-sama menyelesaikan kefarduan sembahyang, dan seterusnya diberikan masa dan ruang oleh Allah pada kita semua dapat kita berada di dalam majlis ilmu, majlis yang dinamakan sebagai taman-taman syurga. Mudah-mudahan semua ini menjadi bekalan kita, menjadi asbab untuk kita mendapat syurga Allah Ta'ala, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala, insya-Allah untuk kali yang kedua pengajian kitab baharu kita, iaitunya kitab pedoman sembahyang berjemaah, yang mana insya-Allah kita akan meneruskan dengan muka surat yang pertama lagi. Hari bulan lepas kita hanya membincangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada malam ini kita akan teruskan dengan wassalah alhamdulillah. Qala al-muallif rahimahullah, kata tuan guru kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dia kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Baik. Ni kita ambil sikit ilmu para ulama, yang mana ilmu ni walaupun tidak diwajibkan kita tahu, tetapi kalau kita orang yang menuntut ini tahu, sangat-sangat berguna. Apa dia? Iaitu perkataan alhamdulillah ini selalu diungkapkan oleh lidah kita. Cuma Melayu kita, alhamdulillah tu Melayu kita terjemah dianya segala puji.
Dah, Melayu kita sebut segala. Isyarat kepada segala tu makna banyak. Gitu lah. Menunjuk di atas makna banyak. Kalau ikutkan di sini alhamdu, kalimah Arab alhamdu ni kalimah menunjuk di atas satu. Tapi kita terjemuh makna banyak. Kenapa tu? Tu. Kita terjemuh segala puji. Segala puji. Dan lagi akan datang kita bincang pula isyarat kepada apa segala puji tu. Baik, mana nak menunjuk atas makna banyak? Kenapa tu? Di sini ulama bincang. Apa dia? Iaitu kita bolehnya kita terjemah kepada bahasa Melayu kita segala tu faham daripada mana? Faham daripada alif lam yang ada di alhamdu tu. Dia panggil apa tu? Dia panggil alif lam lil jinsi. Dia panggil. Tu kalau belajar belajar ilmu alak sikit. Belajar ilmu alak yang duk pondok-pondok, duk madrasah, ma'had, duk mengaji yang ni. Alak dia panggil, duk mengaji alak. Alhamdu alif lam tu alif lam lil jinsi dia panggil. Alif lam yang menunjuk di atas jenis banyak. Bila jenis ni makna banyak. Sebab tu boleh terjemuh segala tu. Faham situ, faham dia alif lam tu. Satu. Baik. Dan kita terjemah pula dengan makna segala tadi tu juga isyarat kepada kita puji itu banyak. Puji itu banyak. Mana puji banyak? Pertama, dia panggil puji qadim bagi qadim. Apa? Puji Allah Ta'ala ke atas diri dia sendiri. Dia puji diri dia sendiri. Okey, ada masalah Allah Ta'ala dia puji dia. Patutlah dia puji. Memang dia tu patut yang dipuji. Okey. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Apa? Puji Allah Ta'ala qadim tu makna Allah. Hadis ni benda baharu kita makhluk sebagai contoh. Kita ni manusia. Jadi Allah Ta'ala puji kita makhluk. Dia panggil puji qadim bagi hadis. Dua. Mana Allah Ta'ala puji kita sebagai makhluk ni. Ya. Tak apalah, baguslah. Sebagaimana Allah Ta'ala puji Nabi Allah Ayub. Yang mana Nabi Allah Ayub ni salah seorang daripada orang yang banyak taubat kepada Allah. Selalu berdengar taubat kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah cakap lah. Jadi Allah Ta'ala puji Nabi Ayub. Makna Allah Ta'ala puji makhluk dia. Okey, tak ada masalah. Itu bila dapat pujian daripada Allah, orang tu bahagia. Kita ni pula tentu lagi Allah Ta'ala puji kita. Tapi nak bagi tahunya, boleh ke Allah Ta'ala puji? Ya, boleh. Baik. Jadi yang ketiga, dia panggil puji hadis bagi qadim. Mana? Puji makhluk kepada Allah Ta'ala. Mana? Kita puji Allah. Mana? Alhamdulillah. Tu puji Allah tu. Kita makhluk ni puji Allah. Itu dia panggil puji yang kedua. Tiga dah tu. Tu banyak tu. Tiga. Satu laginya iaitu puji hadis bagi hadis. Panggil. Apa dia? Sesama kita puji sesama kita. Bagus mu. Tu. Bagus awak ni, rajin awak ni. Semaya sunat. Tu. Rajin. Tu maknanya kita puji sesama kita. Tu panggil puji hadis bagi hadis. Jadi pak tu puji tu. Itulah nak isyarat kepada kita yang kita terjemah segala puji. Puji mana? Puji pak tu. Tu. Jadi apa yang perlu kita faham daripada pak pujian itu? Lillah. Kena faham situ. Tu. Walaupun terjemah segala puji tu,
Nah, puji yang 4 tu semuanya kembali kepada Allah, milik Allah. Tak payah duk sombong lah. Kalau kita letak di kita, tak payah sombong. Sebab apa? Milik Allah puji tu. Walaupun memang orang puji kita, tapi lillah. Kepunyaan Allah pujian itu sebenarnya. Tu. Kita, Allah Ta'ala puji kita. Contoh Allah Ta'ala puji Nabi Ayub. Contoh. Jadi tak perlulah daripada dapat pujian itu dirasa sombong. Oh, Allah Ta'ala puji aku. Tak perlu. Sebab apa? Allah Ta'ala puji itu berhak untuk Allah. Begitu juga kita sesama kita. Jadi kalaulah kita puji Allah, tak ada masalah lah. Kalaulah sesama kita puji sesama kita, kita rasa takabur, kita rasa riak, megah, rasa sombong, rasa tak kenal dunia, tu apa? Kalau orang kata apa? Ngepok lubai dong lah. Tu macam-macam lah. Dengan pujian tadi tu. Jadi kalaulah kita perasan yang itu tu, pujian itu hak untuk kita, tu silap besar. Sebab apa? Sebab sebenarnya puji itu tu lillah. Itulah kita kata alhamdulillah tu. Gitu makna dia. Boleh faham? Itu dah. Jadi Arabnya kita kata alhamdulillah. Tapi Melayu kita terjemah segala puji bagi Allah. Tu faham mak? Kita kena faham daripada mana segala puji. Tak dia. Kita bincang dah tu. Habis itu. Tu ilmu tu tuan-tuan. Ilmu yang patut kita kena ada dalam diri kita sebagai buah. Sebagai ia tu menjadi buah untuk kita bercakap dia panggil. Ataupun tidak nak bercakap pun buah sebagai ilmu kita. Baik. Jadi segala puji bagi Allah tu. Allah mana? Rabbil alamin. Iaitu Tuhan sekalian alam. Tu. Allah ni Tuhan sekalian alam. Tak ada dah yang lain yang sebenar Tuhan yang Allah. Tu. Jadi yang duk dakwa yang dia tu Tuhan, yang ni Tuhan dia, yang ni Tuhan dia, bukan sekalian alam. Adapun Allah ni seluruh alam ni memang dialah Tuhan. Nak lawan macam mana dengan Tuhan lain? Tak boleh nak lawan tau. Sebab itulah bohong sangat, bohong besarlah orang yang mendakwa benda tu Tuhan juga. Bohong besar. Sebab apa? Sebab dia tidak meratai. Dia tidak meratai pemerintahan. Adapun Tuhan Allah ni dia rata sungguh. Seluruh alam. Seluruh alam itulah di bawah kekuasaan dia. Gitu. Baik, seterusnya dia kata wassalatu wassalamu. Salat mana selawat. Salat di situ makna selawat. Wassalamu dan salam dan kesejahteraan ala sayyidina Muhammad, ke atas penghulu kita. Siapa? Muhammadin. Tu penghulu kita ya. Itu Nabi Muhammad. Wa alihi dan salat mana selawat dan juga salam tadi tu ke atas juga alihi keluarganya, keluarga Nabi. Wa sahbihi dan segala sahabatnya ajma'in, semua sekaliannya lah. Tu makna dia. Habis situ. Lalu dia kata amma ba'du. Tu baca gitu. Amma ba'du baca tu. Ni kalau kalam Arab tak apa. Kita nak baca gitu ya. Kalau ikut kaedah, kalau kita nak berhenti, kaedah kalau kita nak berhenti tak boleh baca gitu.
amma ba'du, tak boleh gitu. Kaedah apa? Kaedah tajwid dia panggil. Kaedah tajwid tak boleh gitu. Nak erti macam mana? Kena berhenti ambil separuh daripada huruf yang akhir. Kena ambil juga separuh. Tak boleh juga berhenti, tak ambil langsung, tak boleh juga. Contoh dalam Al-Quran yang biasa kita duk baca surah Al-Mulk tu. Apa? Ayat tu. Allah. Tu ada ayat tu. Contoh sini lah, kita tengok contoh sini. Iaitunya bila kita berhenti, kita nak wakaf, dia panggil kaedah tajwid dia sebut. Bila kita wakaf, yang mana kita wakaf huruf yang di tengah itu mati. Lepas tu huruf yang di tengah tu bukan huruf mat. Huruf apa ni dia panggil huruf asal, huruf asli, huruf asal. Jadi kaedah dianya berhenti tu kena ambil juga huruf yang akhir sekali tu separuh kena ambil. Mana? Amma ba'd. Tu. Walaupun tidak bunyi tapi dengan berlafaz kita itu biar rasa juga. Biar ada. Amma ba'd. Tak boleh amma ba' gitu ya. Dah jadi hilang. Sepatutnya dia kena ada. Jadi maknanya kalaulah ba' gitu, kita berhenti dengan amma ba', da tu tak ada. Jadi maknanya tak ada sedangkan dia ada. Jadi lari makna. Boleh lari makna. Boleh makna tu jadi tidak tidak mencukupi lah kehendak kalimah itu. Kena ambil juga. Kena ambil separuh. Banyaklah kalau dalam Al-Quran tu banyak juga. Kalau berhenti di akhir-akhir ataupun di tengah-tengah, kita kena berhenti dengan mengikut kaedah tajwid. Adapun kalimah Arab gini tak apalah, kita baca amma ba'du. Nak baca gitu. Tapi Al-Quran kena ikut kaedah dia. Baik. Apa makna amma ba'du? Iaitu adapun. Amma tu makna dia adapun. Ba'du kemudian daripada itu. Kemudian daripada mana? Kemudian daripada dia baca, dia tulis bismillah, dia puji Allah, dia selawat dan salam atas Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi. Selepas daripada tu, dia pun kata macam mana? Maka tetekala melihat hamba akan setengah saudara-saudara hamba yang menunaikan sembahyang berjemaah pada setengah-setengah tempat. Dia tengok saudara dia. Dia sembahyang jemaah tu setengah-setengah tempatnya. Hal keadaannya hanya setengah saudara-saudara tu meninggal mereka itu akan adab-adab baginya. Bagi sembahyang jemaah tu dia tinggal adab. Ni adab ni lah pentingnya. Adab ni al-adabu fawqal ilmi. Adab ni dia mengatasi ilmu, tuan-tuan. Anak bila dia besar sikit, ajarlah tuan-tuan adab. Kecil ni tak boleh nak apalah. Fikiran dia tu. Tapi bila besar ni, ajar adab. Ajar adab penting. Mana antaranya orang-orang dulu ajar adab. Tak sama dengan anak-anak kita sekarang. Tak sebutlah siapa, kita sendiri pun. Dan anak kita kecil-kecil ni. Dulu kalau kecil-kecil, tapi atas suasana sungguh lah. Atas suasana. Tu. Dia tak sama dulu sungguh lah. Tapi bila besar, dah didiklah dengan adab-adab Islam tu. Adab Islam kena penting. Jadi ngajilah ilmu melangit mana pun, tak ada adab, orang tu tak ke mana lah. Orang tu tidak ke mana lah. Adab itu penting.
Terutama mengaji agama perlu kepada adab. Perlu kepada adab. Banyaknya orang yang banyak ilmu tapi tak ada adab. Dengan guru. Tak ada adab dengan ibu bapa. Orang tu tak berjaya. Banyak gitu. Tapi orang itu sikit saja ilmu tapi berfaedah, berguna untuk diri dia. Kenapa? Kerana dia jaga adab. Kalau kita tengok anak-anak kita sekarang, tu maknanya kecil, kita kata kecil iyalah, tapi tak sama dengan dulu. Kecil orang anak-anak dulu pun dia takut. Sekarang dia tak takut anak-anak kita sekarang. Tak takut benda. Tu anak-anak kita dulu, peringkat-peringkat dulu-dulu tu, dia takut. Dia takut. Gitulah. Baik, nak sebutnya adab tadi. Jadi adab sembahyang berjemaah ni tak ada, dia kata. Tinggal. Bukan tak ada juga, mana dia tinggal. Mungkin tinggal tu tak tahu kok. Ataupun sengaja tinggal kok. Tinggal adab-adab tu. Banyaklah adabnya sembahyang jemaah ni. Tu adab dia panggil. Sebagai contoh nak sebut. Antaranya adab sebelum mengerjakan solat, dia ada adab. Antaranya ulama sebutnya 4 perkara. Tuntutan sunnah. Adab lah. Tuntutan sunnah. Jangan faham adab ni ADAT tu adat. Ni ADAB. Adab. Tu faham. Tak sama dengan adat. Gitu. Ni adab. Ni kemanusiaan, perikelakuan seorang itu. Fi'il, perbuatan seorang itu, tu adab. Adapun adat tu tu kebiasaan dia panggil. Ni adab. Jadi tuntutan sunnah sebelum daripada sembahyang jemaah ni, antaranya adab dianya ada 4. Ini tuntutan yang sunnah lah. Cuma kita sebut di sini ia juga sebagai satu adab yang patut kita kena ikuti. Sebab apa? Sebab sunnah. Mana? Iaitu ada 4 perkara sebelum sembahyang ni. Pertama sekalinya azan. Itu biasalah. Azan. Itu tuntutan sunnah tu. Yang keduanya iqamah. Iqamah ni sebelum pada azan ni. Apa ni sebelum daripada kita nak sembahyang ni. Ni tuntutan sunnah. Yang ketiganya merapikan saf. Kita ni untuk sembahyang jemaah ni. Kena buat saf, kena rapikan saf, betulkan saf. Yang keempatnya mengambil sutrah. Yang ni jarang. Tapi sekarang banyaklah. Sebab atas sebab dah. Tu. Mana sejadah dah. Kena ada, kena bawa. Tak bawa ni 100 yang no. Maknanya sutrah ni kena ada. Tu yang panggil tuntutan sunnah tu. Tu. InsyaAllah kita dengan latih PKP ni dah bawa sejadah, bawa ridak, bawa apa lepas habis ke PKP pun tu bawa juga tu apa panggil amal sunnah tu. Itu amal sunnah. Tu yang panggil mengambil sutrah. Cumanya sutrah ni bukanlah tentu kepada sejadah, ridak saja. Sutrah ini, maksud daripada sutrah ini dia ada 5 lebih kurang sutrah ni. Antaranya mihrab, itu panggil sutrah dah. Contohnya ni mihrab yang panggil ni. Kita sembahyang depan tu tak akan sejadah pun, tak akan apa pun. Kita sembahyang depan tu. Tu panggil sutrah kita tu. Tu. Yang keduanya dinding. Dinding. Contohnya kalau tu imam dia sembahyang
Depan dia dinding. Tu panggil sutrah dia, tak ada sejadah, tak ada apa. Tu sutrah dia tu. Tu ataupun tiang ke. Yang ketiganya tiang. Tak ada dinding, tiang. Contoh ada masjid surau yang ada tiang, sembahyang depan tiang itu. Tu panggil sutrah dia. Kira sutrah tu. Yang keempatnya hamparang. Ni umum lah hamparang ni. Hamparan ni umum. Sejadah, ridak, apa ni, kain selendang ke apa ke, tu hamparan. Umum lah tu. Yang boleh. Boleh. Tu antara sutrahnya, buat sutrah tu pun hikmah dianya begitulah. Supaya apa? Supaya halang daripada orang lalu. Buat sutrah tu kita adakan sutrah hikmahnya supaya halang daripada orang lalu. Orang tak akan lalu. Kalau lalu juga itu panggil dosa lah. Okey. Okey. Kalau sembahyang pada depan pintu pula yang mana itu tempat orang lalu, itu tak boleh lah. Tu melainkan ada pintu lain dia kunci pintu tu. Sebab sahnya tak ada dah sebagai contoh sahnya tak ada dah. Depan pintu tu je. Lepas tu selain memang tak ada dah. Adapun kalau lah memang ada lagi sah di lain, dia sembahyang di situ, orang lain nak masuk, itu menghalang juga. Tu tak boleh lah. Maksudnya tak boleh apa? Dengan maknanya dia menghalang daripada orang lalu untuk masuk. Tu menghalang orang lalu nak masuk. Jadi lepas tu orang yang lalu, nak lalu tu pula, tak boleh lalu sewenang-wenang jugalah. Maknanya bukanlah dia dah halang dah lalu tu, bukan. Tak boleh bila orang sembahyang ni, kita tak boleh lalu. Melainkan selepas daripada hamparan ataupun lepas dia sujud itu, tu tak apa kalau kita lalu. Itu maknanya. Jadi sutrah itu yang keempat. Yang kelimanya dikirakan sebagai sutrah juga garisan. Sutrah juga garis. Garis ni contohnya kalau kita sembahyang atas pasir ke, pergi ke pantai ke, sembahyang garis sikit. Tak ada hamparan apa, nak sembahyang atas pasir gitu, tak ada apa. Garis. Tanda garis di depan kita, sembahyang, solat. Tak ada apa. Tu kira hamparan kita, apa ni dia panggil, sutrah kita tu. Penghalang kita tu. Penghadang ataupun tabir, dia panggil. Tu makna dia. Jadi kena tuntutan ini kena ada sebelum daripada sembahyang. Sebelum sembahyang 4 tuntutan ini kena ada. Itulah di antaranya dipanggil adab kita dalam sembahyang berjemaah. Yang kedua tadi saya sebut iaitu iqamah. Baik. Adab iqamah ni pula kena tahu juga. Adab iqamah. Antaranya sunnah iqamah ni mengikut pandangan mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah. Adab kita semasa bila iqamah berlaku, iqamah dilaunkan, disunatkan. Biasa kalaulah sebelum daripada iqamah tu kita duduk. Kita duduk. Lainlah dah berdiri, dah di awal lagi berdiri, nak macam mana lah. Adapun kalaulah kita duduk, bila disunatkan bangun semasa iqamah. Khilaf pandangan, banyak khilaf antaranya pandangan-pandangan ulama mazhab yang 4. Ini pandangan daripada mazhab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut disunatkan bagi makmum ataupun imam itu sendiri, bila diiqamahkan, ni tuntutan semasa kita sembahyang Jumaat ni. Bila diiqamahkan, disunatkan bangun iaitu apabila selesai iqamah, sunat bangun. Kata ulama dalam Imam Syafi'i,
Kata disunatkan bila selesai daripada iqamah tu pun bagi muda-muda yang yang rasa cepat untuk bangun. Adapun kalaulah orang yang tak larat untuk dia bangun dengan cara cepat, dia kata sunat bangun ketika Bilal menyebut qad qamatis salah. Gitu. Lepas tu yang selain daripada tu tak disunatkan. Ni masalah bangun pun jadi pahala juga tuan-tuan. Bila buat dengan betul syarak. Gitu. Kita bincang ni benda nak pahala tuan-tuan. Kita bukan nak bincang saja-saja, tidak. Nak mendatangkan pahala. Okey. Okey. Dia begini. Asalnya tak bila yang dikata yang disunatkan itu iaitu ketika kita sudah berada di saf-saf. Tu. Adapun kalaulah kita duduk jauh, yang tu untuk mendapatkan yang lebih lagi, mana saf tamu dan saf di awal dekat dengan tu imam contohnya, sebelah kanan lagi. Jadi untuk kejar bila siap siap iqamah barulah nak kejar, yang tu mungkin tak dapat. Jadi disunatkan awal lagi. Awal lagi. Sebab itulah isyarat ni dia suruh. Yang disebutkan yang saya sebut tadi tu, kaedah tadi tu mengikut mazhab kita, yang orang yang sudah ada di saf. Tu orang yang sudah ada di saf. Seperti contohnya kita sekarang, ya tak? Musim-musim ni, musim PKP ni, dah orang duk ada saf dah. Ramai duk ada saf dah, ada dah. Tak? Tu. Maknanya kalaulah begitu, sunat tu. Tu cara dia sunat. Kalaulah masa tu juga, masa iqamah tu juga barulah kita nak kejar untuk cari saf. Yang tu sunatnya di awal lagi. Sunatnya di awal lagi. Gitu maknanya. Itu sebagai contoh tuntutan ataupun adab sebelum daripada kita sembahyang jemaah. Itu makna yang dia kata. Itu dia kata hal keadaan meninggal mereka itu akan adab-adab baginya bagi sembahyang jemaah tu. Bila gitu maka bergerak fikiran hamba, kata tuan guru kita, akan menuliskan satu risalah yang menyata ia akan setengah adab-adab yang tertentu baginya, bagi sembahyang jemaah. Kenapa? Supaya dapat kelebihannya bagi mereka itu, dan terpelihara daripada batal sembahyang mereka itu sekira-kira mengamat-amati mereka itu. Itu makna dia. Bila gitu dia kata maka dan hamba susunkan di dalamnya, di dalam risalah dia ini, 3 fasal. Dia susun dalam risalah dia ni 3 fasal dan 1 khatimah, 1 kesudahan, 1 khatimah dia himpunkan. Maknanya lagi akan datang kita akan bincang fasal pertama, fasal yang kedua, fasal yang ketiga. Habis fasal ketiga, habis situ. Lepas tu satu lagi ada 1 khatimah yang panggil. Mana tajuk-tajuk yang besar lah. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini risalah bagi hamba sendiri. Dia kata dia pohon minta pada Allah Ta'ala bagi manfaatkan risalah dia ni untuk diri dia sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Dia pohon juga untuk kita ni, orang yang baca ni, yang menatap kitab dia. Tu bagi manfaat. Tu dan bahawa menjadi ia akan ikhlas semata-mata menuntut keredaannya, keredaan Allah,
Kenapa? Kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tu Allah Ta'ala ni. Nah, maknanya dia amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi dia mohon keikhlasan, dia mohon keredaan, menuntut keredaan semata-mata kerana Allah. Lalu dia kata wabillahi taufiqi, dengan Allah Ta'ala jualah pertolongan, la husna tariqa. Tidak ada yang lebih elok jalan, wala haula, dan tidak ada daya upaya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, melainkan dengan Allah Al-Aliyyil Azim. Allah yang mana? Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu maknanya. Itulah kesudahan khutbah kitab yang dia sebutkan di sini. Tu. Lalu dia kata pada muka surat yang seterusnya, dia kata faslun, fasal yang pertama. Dia sebut tadi ada 3 fasal. Jadi ini fasal yang pertama pada menyatakan hukum sembahyang jemaah dan kelebihannya. Di sini dia akan menyatakan fasal pertama ni, dia menyatakan apa hukum sembahyang jemaah. Tuhan, bila kita tahulah. Tu nampak maknanya walaupun PKP hari tu tak boleh nak pergi sembahyang jemaah, kita tahu hukum. Rasa tak sedap ni, tak pergi sembahyang jemaah ni. Ni macam mana ni? Tak ada ke sembahyang jemaah surah ni? Tu macam mana hukum dia sembahyang jemaah ni? Dan bila kita sembahyang jemaah tu, apa kelebihan dia pula? Nak menyatakan juga kelebihan. Lagi akan datang kita bincang di situ. Tak boleh lama ni. Bunyi dah kat ni. Sakat tu dululah. Kita buka soalan kalau ada soalan. Silakan. Sembahyang hari raya. Okey. Putus sah ke tidak? Okey, mana di sini ada mimbar. Jadi tu okey. Putus tak sah. Maknanya kalau lah begitu tidak dikirakan putus sah. Boleh dilakukan. Tak kira putus sah. Contoh kalau nak jelas lagi, contoh kita sekarang nak kira putus, memang putus sungguh ni. Sekarang ni tak. Ni kira putus sungguh. Tapi ada pun pada masalah itu putus tidak putus lah. Cuma kelebihan sembahyang kalau sekarang ni lah, kelebihan sembahyang jemaah itu apa ni kurang lah. Gitu je lah beza dia. Tak apa ni? Tegur-tegur juga tak turun juga. Tu imam bangun dah. Diri dah. Macam mana? Kalaulah dengan ditegur gitu, tak dilayang juga, kita buat cara kita sebab kita yakin bahawasanya memang dah cukup 4. Tu imam buat tu salah. Buat maknanya niat mufarakah apa ni? Tu cara pertama, niat mufarakah, sembahyang bagi salam siap. Adapun ada ulama kata, lagi akan datang juga dari kitab kita bicara tapi jauh lagi. Tu mungkin 2 tahun lagi sampai situ. Iaitunya apa? Kita dibolehkan tunggu baca Fatihah, baca tasyahud, tunggu situ. Tunggu tu imam tunggu. Untuk siap juga bersama dengan imam. Boleh tunggu situ.
Nah, kita baca baca dah bagi dah isyarat tak layan juga. Okey, baca tasyahud kita, tunggu di situ. Tu imam tunggu sekali, siap bagi salam sekali dengan tu imam, tak ada masalah. Bagi kita makmum yang memang dah yakin kita ni pak. Yang masalahnya imam tu saja. Nah, gitu. Hmm. 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 Okey. Bagi dia kena tengok atas diri dia. Kalaulah dia rasa memang aku memang pak. Aku tak apa. Tapi aku ni pak kan lima ni masalah ni bila gitu tengok dia duduk lah, aku ni pak ni, tu yang panggil dia ragu-ragu. Bila ragu-ragu dia kena ambil ana, kena ambil pak. Dia tak boleh ambil lima. Sebab apa? Sebab dia kira yang sikit dah, maknanya yang lebih, maknanya dia buat tu memang lebih dah. Adapun kalau lah tiga kepak baru yang kena ambil tiga, maknanya dia kena teruskan sembahyang dia tu. Maknanya dengan berdiri dia tu. Ni sebab lima kepak. Pak ke lima. Nah, dia pun ragu-ragu. Aku ni ya ke tak ni? Ni orang lain tu tegur dah ni. Macam mana ni? Tu maknanya dia kena ambil pak. Gitu. Tapi kena tunggu balik. Kalau lah dia memang dah keadaan gitu. Kalau dia yakin, aku memang pak sungguh ni. Baru ni kepak ni baru ni. Kalau kelima bukan lebih ni. Dia yakin untuk diri dia saya. Okey, tak nak masalah. Tapi bila siap sembahyang tu, bincang rupanya memang dia baru terfikir balik, barulah mari mula. Katanya memang jelas aku ni silap tadi. Dia sembahyang semula dia. Gitu lah. Apa? Bila berlaku dah gitu, dah lepas dah sembahyang, dah barulah duk bincang. Lepas dah sembahyang, tak perlu lah, makna dia kena sembahyang semula lah. Tak ada sujud sawi dah situ. Tapi bila dah berlaku begitu, contoh dia berdiri, dia pun mai ragu-ragu. Bila ragu-ragu, nak macam mana ni? Dia kena turun balik. Bila turun balik, hukumnya sunat sujud sawi nanti. Gitulah. Maknanya dia kena duduk lah. Duduk baca tasyahud, sunat sebelum daripada salam sujud sahwi. Sebab dia buat tadi. Makmum sunat juga. Sunat. Kalau masalah sujud sahwi ni begini, supaya kita bincang dah sebelum ni. Lagi akan datang pun ada dalam kitab kita setahun lagi. Dia itunya bagi makmum, bila masalah berlaku pada diri imam, bukan pada makmum, pada diri imam contohnya. Lalu tu imam sujud sahwi. Baik. Masalah sujud sahwi ni gini. Iaitu Allahumma salli ala Muhammad, tidak wajib muwafaqah pada buat dan juga pada tinggal. Boleh faham? Tidak wajib muwafaqah pada buat dan pada tinggal. Maknanya tu imam buat, makmum tak buat, tak ada apa. Tu imam tinggal, makmum nak buat, boleh. Tak apa juga. Itu maksud dia. Lagi akan datang kita bincang juga benar. Okey. Di antara qiyamul lail dan tahajud, yang mana lebih afdal, besar pahala? Qiyamul lail dan tahajud. Qiyamul lail itu apa? Ada semayang qiyamul lail. Buat qiyamul lail ni makna berdiri malam. Tahajud ni semayang tahajud. Tak ada semayang qiyamul lail. Sahaja aku semayang qiyamul lail, tak ada Makna qiyamul lail ni nama bagi kita berdiri malam, dia panggil. Qiyam makna qiyam berdiri malam. Lail ai mana malam. Mana berdiri malam. Kita buat ibadat di malam hari, dia panggil qiyamul lail. Lepas tu tahajud ni nama bagi semayang tahajud. Jadi nak tahu mana lebih afdal pahala, nak tahu mana? Nak jaga. Tu. Mana kalaulah ia afdalnya nak qiyamul lail. Tak kira bila kita qiyamul lail, buatlah sembahyang apa sekalipun.
Mana qiyamul lail. Qiyamul lail ni yang paling afdalnya satu Allahumma salli ala akhir waktu apa ni silap sepertiga malam, iaitunya sepertiga malam, akhir sepertiga malam, mana sebelum subuh lebih kurang dalam pukul 4 pukul 5. Nah, itulah waktu yang paling afdal untuk kita qiyamul lail. Lepas tu buat semayang apa tu tak kira lah, semayang tahajud ke, semayang hajat ke, semayang taubat ke, tak kira lah tu. 5 minit sebelum subuh. Okey. Maknanya dia afdalnya antara itulah. Nah, jadi kalaulah kita sempat untuk sembahyang sunat tahajud 2 rakaat sebelum daripada masuknya waktu subuh, tak apa. Dikirakan qiyamul lail. Dikirakan qiyamul lail. Asalkan kita sempat untuk sembahyang, tapi nak sebutnya afdalnya waktu itulah. Waktu dia panggil. Waktu afdal. Adakah sah solat bacaan Fatihah tanpa wakaf? Wakaf tu. Tanpa wakaf. Sah. Senafah dia Fatihah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Senafah lah. Sah tak? Sah. Cuma makruh. Makruh. Tak ikut sunnah. Makruh. Senafah satu Fatihah dia. Sah sembahyang. Apabila solat dari apakah solat dari segi tarekat, hakikat dan syariat? Tarekat, hakikat, syariat gabung sekali. Apakah solat dari segi hakikat, tarekat, hakikat dan syariat? Ni dalamlah maksudnya. Yang ni kena bagi masa sebelum PKP, selepas PKP boleh syarah yang ni. Maknanya beginilah. Solat dari segi tarekat, hakikat, syariat, yang pentingnya buat dulu syariat. Apa itu syariat? Kita buat yang basic, yang berkait dengan apa yang kita belajar dalam ilmu fiqh. Adapun tarekat ini kita buat sembahyang kita itu tak ada yang lain daripada Allah. Memang kita sembahyang sungguh, khusyuk sungguh, makna tak ada yang lain campur lain lah. Tak ada ingat benda lain. Itu sembahyang dia panggil sembahyang tarekat. Begitu juga sembahyang hakikat, lebih kurang itulah. Ni kita tak mampulah. Melainkan kita usaha. Sembahyanglah dulu ada segi syariat dulu. Syariat tu apa? Iaitu kita belajar ilmu fiqh tu. Itu syariat. Belajar ilmu fiqh, sembahyang ikut cara tu dulu. Itu yang paling baik dulu bagi kelas kita orang awam. Adapun hakikat tarekat ini tahap orang yang sudah tinggi. Kalau nak letak hukum itu pada orang yang syariat, tak boleh. Nak letak gitu tak boleh. Ada pun kalau lah kita ni memang tak mampu untuk buat, tak payah buat. Dia tengok kelas kita lah. Tengok kelas. Kelas kitanya maknanya orang kerja menukang, tukang sudah. Tak ada nak mimpi lah nak kerja dalam ekong tu. Gitulah maknanya. Itu maknanya. Boleh lah. Ada lagi? Sila. Okey. Terlupa rokok. Kena tambah rakaat tu. Rakaat tu tak dikira sebab rokok rukun. Lepas tu sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Maknanya bila tinggal rokok, tahu jelas rakaat tadi aku tinggal rokok. Baik. Sembahyang tu tak dikira. Kena tambah lagi satu rakaat sembahyang. Lepas tu sunat sujud sahwi. Maknanya sebelum selesai daripada sebelum salam, sunat sujud sahwi. Maknanya sepatutnya kita ni memang dah cukup lah. Tak tahu situ, tahu di sujud. Tadi aku tinggal rokok. Contoh,
Sujud yang terakhir tu pada rakaat keempat tu, aku tinggal rokok tadi, rakaat yang kedua. Tinggal rokok. Okey. Bila gitu terus pada tambah lagi satu rakaat. Mana rakaat tu baru rakaat ketiga kita, bukan rakaat keempat kita. Kalau sembahyang 4 rakaat. Lepas ada tu baru jatuh tahiyat. Allah a'lam. Boleh? Okey, setakat ni dahulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.